Bro, mula-mula kau jangan terkejut lah. Abang masih pakai baju yang sama je. Baju sama tapi hari rakam dia lain. Baju abang tak banyak, ni je lah. Okey, berbalik kepada topik yang abang nak kongsi dengan kau ni. Bagi pendapat abang, okey, pendapat abang. Ramai betul marah dan terkejut bila semakin banyak sektor, nak pula sektor macam kedai gunting rambut dibuka walau PKP diumumkan tambah lagi 14 hari. Okay, walau PKP masih dilaksanakan. Sebenarnya bro, pendapat abang lah kan, putuskan rantai COVID ni adalah satu fantasi gomen pada orang macam kau lah, macam abang, pada rakyat. Apa hal lah ni? Gini, cuba kau bebaskan saraf-saraf dan neutron otak dengan lebih jauh lagi. Macam iklan susu. Katakan dalam masa 14 hari seluruh Malaysia kosong, zero, sifar kes baru, tiada lagi jangkitan. Tapi dari 30 juta penduduk Malaysia, kita katakan kes hanya 6,000 lah. Dalam masa 14 hari tu 6,000 je. Ya, kita kata tak ada yang mati, semua 6,000 tu sembuh. Makna dia ada 30 juta tolak 6,000 lagi yang masih belum kena COVID-19 ni. Masih belum kena bro. Jadi logikkah Malaysia perlu tutup negara sampai bila-bila supaya tiada jangkitan baru? Logik tak Malaysia akan tiada gelombang kedua, ketiga selepas tiada lagi kes baru selama 14 hari atau seminggu, 2 minggu ataupun sebulan? Logik ke? Kes kau baru 6,000, katakan rantai COVID putus kan, lepas tu kau nak hadap dalam keadaan 30 juta tolak 6,000 yang masih belum kena COVID ni. Logik ke? Jadi putuskan rantai COVID adalah fantasi pada rakyat, supaya rakyat berusaha mencapai fantasi itu. Macam mana ayat abang ni? Nanti abang tarik balik lah. Nanti abang tarik balik, kau baca dekat skrin lah. Walau tak akan berjaya, tapi motif level bawah sikit lah pada fantasi tu akan tercapai. Ayat abang pun nanti abang tarik balik lah tadi kata, supaya kau boleh replay, okay, sampai faham. Ianya seumpama macam ni lah. Abang, okay, abang tahu anak abang dalam ramai-ramai tu ada seorang lah, dia tak akan dapat full A dalam peperiksaan besar. Tapi abang tekanlah fantasi tu, fantasi full A supaya result nanti, keputusan nanti adalah yang paling terbaik dalam kondisi dia mengejar fantasi tu. Macam tu lah ayat lainnya. Jadi apakah motif sebenar kerajaan? Target yang bukan fantasi kerajaan ni apa benda sebenarnya? Yalah, macam komen kawan-kawan abang dekat posting yang abang cakap abang nak buat video tu kan. Dia ada komen lah, target kerajaan ialah memperlahankan kes supaya sesuai dengan kemampuan logistik, peralatan, manpower kita. Malaysia ni baru first time kena bro, wabak sampai lockdown ni kan. Kau tahu tak, bila kau kena virus ni, alat yang paling penting, alat perubatan, mesin ubat paling penting bila virus serang paru-paru ialah mesin bantu nafas tu. Dalam bahasa orang putih dia apa entah, abang bukannya doktor kan, tapi abang banyak belajar lah. Malaysia ada berapa benda tu? Government, kerajaan ada 926 unit, swasta ada 450 unit. Tapi kalau swasta nak ambil kes ni, swasta ni dia berasaskan keuntungan bro kan. Kalau dia nak ambil benda ni dengan insurans nak cover benda ni, memang dunia nak kiamat lah kan. Kalau rakyat tak kejar fantasi putuskan rantai COVID dan virus merebak macam zarah bom atom, kau tahu tak bom atom tu, satu zarah tu dia akan jadi kuasa 7 tau. Dia pop jadi 7 macam Naruto ya. Tapi setiap hasil kuasa 7 tadi pecah lagi, dia akan jadi lagi kuasa 7 lagi, tak kan, dalam masa milisecond. Punyalah kuat tak kuat kan. Jadilah kalau kes merebak terlalu cepat dan melebihi sehingga 7 kali
ataupun satu kali cukup lah, ataupun samalah dengan jumlah mesin bantuan nafas tu yang Malaysia ada. Disaster lah bro, bencana kemanusiaan. Kau bayangkan abang adalah doktor, cewa BI pun lebih kurang nak jadi doktor. Tapi kau nak kasih kau faham, kau bayangkan abang ni doktor, mesin ngam-ngam ataupun tak cukup. Apa yang abang boleh buat ialah pilih pesakit yang layak hidup. Bukan, yang layak guna mesin tu. Jadi bila ada pesakit, okey, yang ini, yang ini dia dah 60 tahun lah kan, dah puas lah hidup ni kan, dosa dia banyak, pahala dia pun banyak, dia tak hidup buat apa lagi kan, tak payah guna mesin bagi orang lain. Nampak abang dah terpaksa pilih lah. Abang dah terpaksa pilih yang ni. Yang ni muda lagi ni, dia banyak dosa. Kalau kita bagi dia hidup kan, jadi dia sempat bertaubat lah kan. Katalah kawan abang yang doktor macam abang juga, tapi dia ada konsep Islam sikit lah kan. Lepas tu abang pula semak lagi, semak abang cakap, ini walaupun dia muda, kau tengok kes dia, kes jenayah dia dah 5-6 kali ni kan, keluar masuk, buang masa lah benda ni, dia biar dia mati lah. Bahasa kasar dia macam tu lah. Tak payah, jangan bagi dia mesin, kita bagi orang lain. Kita yang ni cikgu, dia akan didik berapa orang lah anak murid akan jadi. Kita terpaksa pilih lah. Kalau mesin bantuan tu jumlah dia sedikit berbanding dengan kes yang mendadak tu kan. Kalau kita genapkan jumlah mesin bantuan tu kepada 1,000, kita berkatalah Malaysia lah, senang konsep, Malaysia ada 1,000 lah mesin tu. Setengah supaya mana tahu rosak ke, ataupun supaya nak alih-alih portable, nak pergi negeri sini, jadi susah kan. Jadi kita potong setengah, kita ada 500 mesin tu. Semasa pematuhan, semasa PKP tu dipatuhi tahap 50%, kes baru tak cecah 500 pun. Mesin ada 1,000. Kita kerat setengah supaya lebih proper kemampuan dia, 500 mesin. Kes ketika PKP tu dipatuhi 50%, kes baru tak cecah 500 pun. Alhamdulillah, malah tak cecah 300. Semasa pematuhan PKP capai tahap 95%, kes baru tak cecah 200. Dah semakin lama semakin menurun sikit lah, 200 lebih, 200, 100 lebih. Trend ni sangat melegakan lah. Dan boleh dah buat fasa kecil skop ni, supaya pasal kita dah ada grafik, kita dah ada database, kita dah boleh detect, kita trace dah dari mana kluster tu datang, dia tinggal kat mana. Dan dia dah ada gambar rajah peta minda tu, kita dah ada dalam bentuk 3D. So kita dah boleh kecil skop dia kan. Kawasan yang ni, kawasan tinggi, kita kategorikan ikut warna merah, dia kecil je kan. PKP tu ketat, siap ada pagar tentera lagi ya. Contoh dia macam ni lah, kita nak buru seorang penjenayah kan, dan maklumat yang kita tahu, penjenayah tu ada dekat negeri Kelantan, besar kan. Jadi kita tutup lah skop dia tu, memang besar lah Kelantan. Tiba-tiba kita ada satu CCTV yang merakamkan dekat lampu isyarat, penjenayah tu dia langgar lampu isyarat lah kan. Ini penjenayah yang kita cari, lampu isyarat dia dekat Kota Baru. So kita dah kecil kan dah skop tu. Jadi yang lain tu kita dah warna-warna lain lah, warna kuning ke warna hijau, ikut lah. Makna dia dah mula kita melepaskan kurungan benda-benda yang lain, dan kita dah mula skop kecil khusus kita. Dengan apa yang logistik dan kekuatan kita lebih jimat masa dan lebih sharp. Jalan-jalan ke negeri lain diputuskan ya, supaya Kelantan akan handle lah, biar kurung kat Kelantan je, supaya tak bawa macam tu. Dah start dah putus kluster-kluster tadi, berdasarkan kita trace tadi, daripada mana, daripada kluster ni, daripada kluster Kayangan apa semua kan. Kita dah ada grafik dalam bentuk tu kan, peta-peta minda tu. So kita dah boleh kecilkan dah, ikut pemerintah negeri bro. Okay, kau dengar ni baik-baik. Apabila trend kes baru kita jauh dari setengah terhadap jumlah mesin bantuan nafas, okay, boleh tak kita batalkan PKP ni? Trend ni bukan sehari dua dah bro. Selama 14 hari ni kita catat bawah 200, turun bawah 200. Mesin kita ada 1,000. Swasta ada hampir 500. Kita kecil lah 1,000. Mesin kita ada 1,000.
Kes baru sembuh makin sembuh. Kes baru kita bawah 200, bawah 200. Boleh tak kita tamatkan PKP dengan keadaan yang merah tu kita dah pagar dah. Yang skop kecil tadi lah. Ya bro. Sepatutnya PKP boleh ditamatkan. Tapi macam abang cakap lah, orang standard awam ni macam kau, macam abang sendiri, kalau dengar PKP ditamatkan, apa jadi bro? Apa jadi? Itu dah laba berkurung ni kan. Aduh mak, nak bawa anak pergi camping, nak bawa anak pergi mandi laut. Aku dah lama tak tengok Tesco, tak tengok mall kan. Tiba-tiba PM umumkan PKP kecuali kawasan yang telah dikurung dengan kawat tentera, PKP ditamatkan. Kau bayangkan apa jadi bro? Macam pesta, kau tahu tak? Macam pesta. Semua tempat dia nak bawa family dia kan, meraihkan kemurungan penjara kat rumah. Jadi apakah plan untuk menamatkan PKP yang paling baik, yang boleh dibuat oleh orang bukan awam? Majlis Keselamatan Negara perlu buat untuk handle orang awam macam kau ni, yang macam beruk-beruk ni kan. Gila, kau jangan, aku bukan cakap kau, aku cakap aku sendiri. Abang cakap diri abang sendiri. Kalau PKP, abang dengar ya PM tamat, hari ni juga abang nak bawa pergi anak pergi pantai lah kan. Kesian dia tengok duduk dalam rumah kan. Jadi untuk handle orang awam macam kau, macam abang ni ya kan, kita kenalah buat satu sedikit drama lah kan. Kita umum PKP sambung lagi 14 hari, tapi peniaga dah start boleh berniaga. Bro, peniaga kedai gunting dah boleh start berniaga. Kau, itu sebenarnya PKP tak tamat lah tu. Tapi takkan nak cakap terus terang. Macam anak abang lah kan, air hujan, oh mama kan. Lepas tu dia nak mandi hujan, dia tanya abang, abah nak mandi hujan lah, boleh tak? Abang pun takkan nak kata kau mandi lah. Abang akan cakap secara dalam bentuk amaran. Kau demam, kau mengadu, kau siap. Nampak? Maknanya abang benarkan, tetapi dia ada satu warning supaya kau tidak bergembira tanpa kawalan lah. Boleh lupa diri pula kan. Bila peniaga-peniaga dah start boleh berniaga macam benda yang tak penting, kedai gunting rambut kan, orang awam yang tak faham macam kau pun mengamuk lah. Gila apa, kata nak putuskan rantai COVID. Tadi kau ulang balik daripada minit pertama abang cakap, putuskan rantai COVID ni, dia adalah satu fantasi. Sebab kau dah terperangkap dengan fantasi awal tadi. Mana dia kau mengamuk lah peniaga-peniaga macam kedai gunting rambut ni boleh berniaga. Betul tak? Padahal itu adalah mantik, kata strategi untuk menamatkan PKP apabila kerajaan telah mengenal pasti benda-benda yang merah ni kan, zon-zon kecil yang merah ni yang perlu dipagar dengan tentera. Nak tamat dah kan. Tapi takkan nak umum secara tamat secara literal begitu kan. Macam abang cakap tadi, jadi macam beruk-beruk, lapar lah korang. Gila macam zombie. Aku nak pergi Tesco, aku nak pergi Aeon Mall lah kan. Jadi apa point? Dah tentu dia akan jadi disaster balik. Sebenarnya point yang paling rasional ialah kita nak kontrol sebaran tu supaya ianya di bawah kawalan, di bawah jumlah mesin pernafasan kita. So umum PKP lagi 14 hari, kedai-kedai dah boleh buka. Slow-slow lah tu kan, agak korang faham lah. Sama-sama kita kontrol jumlah kes baru. Pastikan di bawah angka separuh daripada jumlah mesin bantuan nafas yang negara ada. Kalau negara ada 1,000, kita kerat setengah, ada 500 yang boleh berfungsi dengan efisien. Mana dia kita kena kawal supaya kes-kes baru ni dia 300, bawah 200 lah. Sehingga sampai bila ni? Sampai bila? Dia tetap mitos kalau nak putuskan rantai COVID, pasal manusia tetap perlu keluar nak cari makan. Kena, pasar tak boleh tutup. Kalau tidak dia akan jadi satu darurat yang lain. Orang akan mengamuk dan sebagainya. So sampai bila kita kena kontrol angka-angka ini, kes-kes baru ini, supaya ianya di bawah kemampuan mesin yang kita ada. Sehingga separuh ataupun suku dari populasi Malaysia ni yang dah kena, yang dah imun. Kalau 30, separuh 15. Betul tak? Kalau separuh lagi, suku lagi 15 tu kita kerat lagi 2.
kita ada 17 7.5 lah, 7 juta 8 juta macam tu. Bila dia dah immune, dia dah kena, so slow lah 200 300 tak 200 sampai dia cecah berjuta-juta orang. Tak adalah sampai bermakna dia COVID ni, bila kita pergi ke pasaran terbuka secara manusia lah, manusia yang terbuka, dia nak jangkit kepada orang lain. Yang ni dah ada immune, yang ni dah ada immune, yang ini dah ada immune, yang ini dah ada immune. Dah berjuta-juta orang dah ada immune. Orang yang kena immune ni dia dapat mild, dia dapat kesan sedikit je lah. So COVID ni, virus ni, dia perlu perumah. Dia perlu perumah untuk hidup. Kalau dia berumah, dia nak pindah dekat orang yang dah ada immune. Dekat pasar tu, kita katakan seluruh, hampir seluruh dah ada immune. Hanya seorang dua, jadi susah lah, susah nak berjangkit tu. Ketika itu barulah, bukan fantasi lagi, putus rantai COVID ni. Nampak tak? Aku tak tahulah abang, nantilah abang tarik balik Sadi kata ni. Kau boleh itulah, kau boleh baca balik, kau boleh rewind balik. Mungkin ayat abang terlalu mengada-gada ke apa ke kan. Kan, apabila terlalu banyak rumah, virus ni dia perlukan perumah untuk hidup, dia tak boleh hidup di luar. Apabila terlalu banyak rumah yang ada immune dekat pasaran terbuka ni, kat pasaran, jadi dia susahlah nak hidup. Betul tak? Jadi untuk dunia manusia, virus akan pupus jika tak dapat rumah baru yang belum ada immune lagi. Tapi mustahil dia tak akan dapat rumah. Pasal dunia ni bukan manusia je kan? Sebab selain daripada manusia, virus dia akan tinggal dalam binatang. Virus ni bila dia tinggal dalam binatang, bila dia tinggal dalam manusia juga pun kan. Tapi cuma manusia ni dia ada apa orang panggil tu, antibiotik lah, apa ubat-ubat lah, dadah dan sebagainya untuk mematikan dengan cepat sebelum dia jadi mutant, evolusi ataupun upgrade secara organik. Virus ni apabila dia berada di dalam hutan, di dalam binatang, kelawar lah, macam-macam lah benda secara nature semula jadi kan, dia akan upgrade diri dia akan evolusi diri dia secara organik. Dia akan datang lagi dalam bentuk yang lebih proper dalam tempoh 100 tahun. Benda ni, itu pasal abang kata abang belum boleh percaya lagi teori konspirasi. Bukan tak mustahil, bukan abang tolak mustahil atau tidak mustahil tu. Susah nak cakap dia. Bila kita cakap tentang fakta kan, contoh China buat macam ni untuk membeli saham mereka yang telah jatuh, yang di negeri China tu apa semua kan. Bila kita tanya mana dia, apa dia syarikat dia, kau list lah syarikat yang China beli, tak dapat nak bagi. Kalau kita nak cakap, kita perlu ada fakta, ada nota kaki apa semua kan. Dan saham-saham syarikat tu diniagakan secara terbuka kot, bukannya rahsia. Kalau China beli, mestilah tahu dan mestilah dia bid. Kalau China boleh bid dengan harga okey, kerana dah jatuh down apa semua kan, takkan dia nak jual secara sesala ni tu kan. Dia mesti dia akan bid, okey, selain daripada China, orang lain pun boleh beli juga. Benda ni bukan rahsia pun. Kalau dia betul beli, mana dia list? Ini belum lagi lah, abang belum boleh. Tak mustahil kan, tapi masih belum. Cuma abang nak cakap pasal nature lah, pasal virus ni, kalau bagaimana dia punya ni, dia akan datang dalam 100 tahun. Kenapa dia datang? Apabila pemangsa, dia ada biologi ekosistem dia kan. Pemangsa ni lagi banyak pada ni, lagi banyak pada ni kan. Apabila pemangsa tidak boleh kawal lagi kelompok mangsa ni, makanan yang banyak-banyak ni, dalam nisbah dia 100 tahun, dia akan datang satu virus yang kontrol balik. Dia akan kontrol balik jumlah populasi ni. Dia macam jam dengan jam kau, jam handset kau, jam G-Shock kau dekat tangan kau tu kan. Detik dia ada lagi sedikit, mungkin dalam 1 mili. Dia ada satu super jam, super watch lah. Dia detik dia tu tepat sehingga berapa 10 tahun apa rasa? 10 tahun kot. Jam itu yang akan membantu membetulkan jam-jam yang lain. Dia sedikit dia kau lari tu, tap. Nanti dia dah 20-30 tahun nanti, masa tu tak akan sama lagi. Jadi jam ini akan menentu. Begitu juga dengan arah kiblat lah. Oleh kerana jauh kan, kalau dia dekat depan tu je, kita lari sikit, kita tetap menghadap benda yang sama tau. Tapi oleh kerana Kaabah tu lari jauh, kita lari sikit je, akhirnya ending dia tu nanti dia akan lari lah.
maksud abang dekat sini, dia perlu, benda ni dia nature dia. Dia sebenarnya dia nature kan tu. Semula jadi. Setiap 100 tahun, dia akan ada satu perkara, lebih kurang lah, 100 tahun, dia akan satu macam ni lah. Untuk dia reset balik population ekosistem ni. Cuma kita, apabila manusia berkembang, abang cerita dalam video lain lah.